Bismillah, masyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah dan juga dapat duduk dalam majlis ilmu dan juga dapat beriktikaf di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan pahala yang berterusan bagi orang-orang yang senantiasa mencari redha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sementara ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pengajian kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu peringatan bagi orang-orang yang lalai. Muka surat yang ketiga dalam Al-Babul Ula, bab yang pertama berkenaan dengan seksa bagi orang-orang yang meninggalkan akan solat, meninggalkan akan sembahyang. Baris yang ke-4 dah. Tanda dah. Baris ke-5. Dan sabda Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa naf'ana bi ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu taala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal muslim wal munafiq illa tarkus salah, fa in tarkaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada berbeza Islam dan munafik melainkan orang yang meninggalkan sembahyang. Dan jika ditinggalkan padahal mungkar, akan wajibnya adalah orang itu kafir. Na'udzubillahi minha. Baik.
Jadi berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi ini merupakan panduan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa yang Nabi beritahu, apa-apa yang Nabi wayak, hukum mana pun, sama ada sesuatu yang menjadi khabar gembira ataupun sesuatu yang menjadi peringatan, nazirun, maka tidak dapat tidak kita sebagai umat Nabi SAW kena ambil cakna dan ambil berat berkenaan dengan perintah atau larangan Nabi SAW. Jadi dalam bab berkenaan dengan solat, Nabi menyebut ma bainal muslim wal munafiq, tak ada beza antara orang Islam dan orang munafik, melainkan orang yang meninggalkan akan sembahyang itu. Beratlah kalau ikut kira-kiranya. Ataupun dalam hadis yang lain, tak ada beza antara Islam dan kafir, melainkan tinggal akan solat, akan sembahyangnya. Jadi orang yang tinggal sembahyang, orang yang tak solat, dia merupakan musuh Allah, musuh Rasulullah, musuh orang-orang beriman. Kok mana pun, tak kiralah apa jawatan yang dia pegang sekali pun, sama ada dari segi bawahnya ataupun sehingga ke atasnya, tak sembahyang jadi musuh Allah. Jadi saing kepada iblis, saing kepada syaitan. Dah tempat tinggal esok-esok, iaitu Allah Ta'ala sediakan bagi golongan orang tak solat, tak sembahyang ni, iaitu satu bilik yang dikhususkan kepada mereka, iaitu neraka sakar akan namanya. Neraka sakar ni Allah Ta'ala himpunkan bagi orang-orang yang tak sembahyang, tak solat. Tak kira siapa, tak kira jawatan besar mana pun, sama ada dalam kampung ke, dalam negeri ke, dalam negara ke, tak sembahyang, Allah letak dalam satu bilik yang suku. Masuk bilik ni payah nak tubik tuan-tuan. Bukan senang nak tubik. Kalau bilik atas dunia ni boleh tubik mudah-mudah, tapi bilik dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, masuk akan dia payah nak tubik, nak keluar. Jadi orang tak sembahyang, Allah letak dia dalam neraka sakar. Ma salakakum fi sakar, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran. Allah tanya golongan-golongan yang beratur, duduk berhimpun ramai-ramai ni, nak masuk ke dalam neraka sakar. Apa sebab? Apa yang menjadikan kamu ni, menyebabkan duk beratur ramai-ramai nak masuk dalam bilik yang nama sakar ni? Allah tanya. Padahal Allah tahu dah. Lepas pada Allah tanya, Allah jawab. Allahu Akbar. Ma salakakum fi sakar. Bapa ramai-ramai nak masuk ke dalam neraka sakar ni. Lalu orang yang nak masuk beratur dalam ramai-ramai nak masuk ke neraka sakar tu berkata, qalu lam nakum minal musallin. Aku dulu masa atas dunia kerana tak solat, tak sembahyang. Bukannya kerana tak puasa, bukannya kerana curi, bukannya kerana berzina, bukan kerana merampok, tapi kerana tak solat, tak sembahyang. Kerana tak sembahyang seperkara, amalan-amalan lain Allah Ta'ala tak terima. Dan orang tak sembahyang yang menyebabkan jatuhnya fasik ke atas dia. Amalan orang fasik, minta maaf, Allah Ta'ala tak terima. Allah. Jadi kita ni tuan-tuan muslimin muslimat, sepanjang kehidupan Allah Ta'ala beri pada kita, kalaulah ada dalam kehidupan kita ni pernah sekali kita meninggalkan akan solat, kita pernah tinggal sembahyang, lepas daripada sampai akhir balik umur kita, pernah kita tak sembahyang dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan sengaja, tak sengaja suku kira, dalam keadaan kita sengaja meninggalkan, maka jatuh gelaran fasik ke atas kita. Sampai bila? Sampai kita taubat balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duk renung balik
kehidupan kita masa zaman muda-muda itu, kalau adalah tinggal sembahyang, maka kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini kita dah boleh buat amalan, boleh jaga sembahyang, boleh jaga dah zikir, boleh jaga dah kuliah, boleh jaga dah masjid dan seumpamanya, tapi pernah satu masa dalam kehidupan kita, masa zaman-zaman muda, zaman-zaman ligak kita hari itu, pernah meninggalkan akal sembahyang, kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tuan-tuan tak terlepas kita daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena taubat ke mana pun. Kena minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia merupakan dosa besar. Besar dosa dia sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat urusan dengan orang yang meninggalkan sembahyang. Nabi tak buat urusan dengan orang tak sembahyang ni. Tak. Nabi tak buat urusan dengan orang tak solat, tak sembahyang. Kalau kita hari ni enggak banyak nak buat urusan dengan orang tak sembahyang. Sama ada dengan jual belinya, sama ada dengan saing sahabatnya. Tak. Kena molek orang tak sembahyang, panggil mai ajak kita pergi lagi. Minta maaf dah. Kena sebut juga kadang-kadang. Orang tak solat, panggil sembahyang ajak. Masjid memang tak mari dah. Jumaat boleh tak mari. Dah. Tiba-tiba dia ajak sembahyang ajak. Berebut kita bakal pergi ni. Sebab apa? Sebab ada makan, sebab ada minum, sebab ada habuan-habuan tersebut. Kalaulah lagu tu mudah benar kita dibeli oleh orang-orang hak lagu ni. Sedangkan Nabi SAW tak buat urusan. Dan kalaulah dalam kitab-kitab sebut tuan-tuan muslim-muslimat, orang yang tak sembahyang, orang tak solat ni, orang tak solat ataupun orang yang pernah meninggalkan akal sembahyang, kalau mati, kalau meninggal akan dia, matilah orang katanya. Nah, walaupun dia tak zahirkan akan kafir dia, kalau tak dijatuhkan hukum kafir lagi, maka ulama-ulama kata kalaulah mati jangan pergi beramai-ramai sangat weh. Dah nak sembahyang ustaz, nak sembahyang tok imam seorang, tok Bilal, tok Siok, 3 orang padang tu. Nah, sebab apa? Kalau tak pergi kan tak jatuh hukum kafir lagi dia. Tapi nak ajar pada masyarakat bahawa orang yang tak solat, tak sembahyang ataupun sombong dengan Allah Subhanahu wa taala, lagu ni nak ajar minda masyarakat. Tak pergi. Ajak tahlil tak pergi. Ajak mai ajak tak pergi. Syarak ajar, ulama ajar. Payah saya tak pergi, berasa hati dia payah. Tak. Tak sungguh. Nak ajar minda masyarakat bahawa orang tak solat, orang tak sembahyang ni menjadi musuh Allah, musuh orang beriman, musuh orang Islam. Melainkan atas dasar ataupun dakwah pada dia. Tak apa, boleh kira tu. Tapi atas dasar dakwah ni lama dah. Tok guru kita lama-lama dulu. Orang tok ayah kita, orang masjid kita dulu lama dah. Tak, kalau orang yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, sama ada dia tak solat ataupun tak hadir ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ajak semaya ajak buat tahlil, pergi juga ke mana pun. Sebab apa? Ambil atas jalan nak dakwah, nak dekatkan hati dia. Tapi lama dah ajar kepada masyarakat lagu ni. Tapi masyarakat ni jenis tak kerti bahasa juga rupanya. Siapa tu imam dulu mati dah. Siapa tu bila tukar orang dah. Tapi masih lagi dalam keadaan yang sama. Masih lagi dalam keadaan tak apalah, tak pergi pun. Dah, biarlah urusan tu hanya AJK masjid, tok imam, tok Bilal, tok Siok dan AJK dia aja hak yang menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mu duduklah kampung buat agama dia. Mu duduk dalam di sekitar rumah Allah Subhanahu Wa Taala buat agama. Dan bukan urusan kita ni, tahan kita ada hajat je baru kita minta dengan tok imam, minta dengan masjid lagu tu.
Kalau lagu tu lah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah SWT, kalau demo ajak pergi tahlil rumah demo ko, demo ajak semaya ajak rumah demo ko, kalau tak pergi pun, demo jangan marah lah weh. Sebab apa? Sebab sombong dengan Allah SWT. Orang sombong dengan Allah SWT, Allah lepaskan dia, Allah lockkan dia. Jadi kita ni Allah Ta'ala lepas dah lock dia, kita pula ambil jalan tu hegi-hegi hadap pada dia. Allah nak supaya mari rasa peringatan, mari berasa hai lagu ni akibat ni orang jauh daripada Tuhan ni, orang yang sombong dengan Allah ni, sombong dengan rumah Allah SWT ni, lagu ni weh akibat dia. Barulah masyarakat berasa gerung, barulah masyarakat akan rasa tak jadi ni dengan lagu ni. Tak semayang, tak pergi masjid, tak ziarah masjid, tak gaul dengan masyarakat, hanya hidup dunia dia semata-mata. Tapi kalau time nak hati, time sakit, time ada hajat nak minta begitu begini, panggil orang masjid, panggil orang surah, panggil orang balasah madrasah, suruh semayang hajat, suruh baca yasin, suruh tahlil dan seumpamanya. Tapi dalam hidup masa segar, masa sihat, tak ada langsung fikir nak bersama dengan golongan-golongan masjid, golongan surau dan golongan orang solat berjemaah begini. Bagi dia itu bukan urusan aku. Allahu Akbar. Jadi orang ni orang yang sombong dengan Allah SWT. Termasuklah orang yang tak solat, yang tidak menunaikan akan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kokok mana pun orang tak semayang ni musuh Allah dan Nabi isytiharkan akan dia. Tengok tilik dalam kitab Pak Mazhab semua sekali pun hukum dia ialah hukum bunuh orang tak semayang ni, orang tak solat ni. Jadi berat akan hukuman dia. Dia hukuman jenayah nombor 1, tak solat dalam Islam. Berat, bukannya ringan ni. Orang tak semayang, cuma kita tak nampak aja. Sebab apa? Sebab dalam masyarakat kita ambil ringan telajak berkenaan dengan sembahyang. Walaupun ayah pergi masjid, pergi surau, tapi anak-anak duduk rumah sembahyang selesai dah pergi maghrib ni. Bini duduk rumah selesai dah pergi sembahyang ni. Selesai dah pergi, anak-anak kita duduk rumah, isteri-isteri kita duduk rumah, selesai dah pergi solat akan maghribnya. Walaupun ayah duduk di masjid dah, walaupun ayah duduk pegang tasbih dah, walaupun ayah duduk pegang kitab dah, tapi hak rumah tu mari dalam akal fikiran kita, susah dah lagi ni. Kalau sekala duduk lenggok TV lagi masa ni, dah ada drama sedap-sedap, kena molek nak ujung-ujung akhir waktu dah baru dia ambil air sembahyang. Kena molek habis sembahyang bagi salam, azan isyak dah, sedang molek dia kata. Sambung pada sembahyang subuh lalu. Dia molek tak payah ambil sembahyang lain, bakal sambung sembahyang isyak lalu. Sedang molek kepala otak dia. Kalulah ada pekerjaan hak mustahab benar boleh kira. Hak ni kerana urusan-urusan yang menyebabkan kita lalai nak menunaikan kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tuan-tuan, takut masuk dalam golongan fawailul lil musallin, orang-orang yang lalai dalam solat dia, dalam ibadat dia. Sedangkan Nabi beritahu amalan yang afdal iaitu solat di awal waktu. Kita ni ada masa solat di awal waktu, tapi duk main remeh-remeh, duk main dululah, duk main biar dululah, maka takut bimbang-bimbang termasuk dalam golongan-golongan tu. Allahu Akbar. Sembahyang tu sembahyang lah, tapi takut-takut termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut orang yang lalai dalam solatnya. Jadi orang tak sembahyang ni, Nabi kata tak ada beza antara Islam dan orang munafik. Orang munafik zaman Rasulullah itu sembahyang juga, tapi malah malasan. Nak sembahyang subuh tak.
bermalas-malasan akan mereka, menyebabkan golongan-golongan hak lagu ni Allah Subhanahu wa taala menyediakan akan azab-azab ataupun balasan-balasan yang pedih bagi orang yang bermudah-mudahan akan solat, akan sembahyang. Kita hari ni nak betul tuan-tuan, nak betul rumah kita, nak betul ahli keluarga kita, comel dengan sembahyang pokok mana pun. Anak-anak kena comel dengan sembahyang. Ayah kena fikir. Tak. Bukannya hanya fikir BPT belanja sekolah saja. Bukannya hanya fikir makan minum semata-mata, tak. Tapi nak melepaskan hak besar dia akan solat dia ni. Kena tegur, kena sebut semua bab agama ni. Kalau bab dunia, bab makan minum, tak sebut pun tak apa, tak beritahu pun dia faham dah. Kalau balik sekolah tu, tak payahlah, gilah dapur tu, bawah tu ada saji, ada nasi, tak payah sebut, tak apa. Dia tahu dah. Dia reti dah. Dia lapar, dia pergi dapur. Kemudian dia angkat tudung saji, dia ambil akan pinggan ataupun piring, bubuh nasi, dia bubuh lauk, dia makan. Tak payah royak tak apa. Tapi hak akhirat ni, kalau mak ataupun ayah tak ambil cakna, tak tanya, abang semayang tak lagi, adik solat tak lagi, bakal doa. Dan sekolah ada dah ustaz sekolah betul dia tu. Kena molek tak semayang. Kena molek tak solat anak-anak ni. Tak sungguh. Jadi jangan bermudah-mudahan. Kita ingat kita lepas, tapi jangan. Kita ingat kita lepas, rupa-rupanya tak lepas lagi. Akan anak-anak kita. Akan ahli-ahli di bawah tanggungjawab kita. Kena ingat, takut-takut tak terlepas kita ni. Sebab ramai orang yang tak terlepas. Dia ingat dia lepas, tapi bila esok-esok disoal ataupun esok-esok dia didakwa balik ahli-ahli di bawahnya, menyebabkan sepatutnya masuk dalam syurga Allah, tapi disebabkan kerana dakwaan-dakwaan ahli-ahli di bawah dia, dimasukkan akan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah taala beri peringatan. Allah taala beri peringatan dalam Al-Quran Karim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Mu kena jaga diri kamu dan juga ahli-ahli di bawah tanggungjawab kamu akan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tuan-tuan, kajian-kajian yang banyak dibuat oleh orang. Bukalah kajian dalam internet mana-mana. 85% anak-anak remaja tak solat, tak semayang. Sekolah menengah tak semayang. Ramai tak solat. Anak jatuh kita, anak tina kita tak solat, tak semayang. Kita ingat lepas molek dah, tak solat. Allah. 85% tak semayang. Allah. 85 ni lagu mana? Kalau jawab periksa boleh A tuan-tuan. 85 ni maknanya tinggi peratusan tak semayang. Allahu akbar. Dalam sekolah tak percaya tanya cikgu-cikgu, ustaz-ustaz kadang-kadang. Dalam sekolah dah nak agak ke siapa? Dalam rumah kita. Allahu akbar. Jadi kena mikir tuan, bab semayang ni. Sebab itulah diletakkan bab yang awal sekali berkenaan dengan semayang. Jangan kita duk meremehkan sangat. Kita ingat kita susah, rupa-rupanya ahli-ahli di bawah kita ni ramai lagi hak tak selesainya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. 5 waktu ni. 5 waktu ni ramai lagi hak tak selesai. Ramai lagi hak tak solat. Kita mari masjid rumah Allah ni, kita berasa linik dah kita boleh semayang. Tak. Kita berasa kita selesa dah boleh semayang. Duduk dalam masjid, duduk dalam rumah Allah, ada kipas, ada aircon, ada seumpama, ada lampu. Tapi di luar sana, kalau dalam kampung-kampung kita ni, ada lagi hak tak solat, hak tak semayang. Allahu akbar. Menyebabkan kerana adanya golongan-golongan hak lagu ni, menyebabkan mengundang murka Allah, bala Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh.
Allah hantar bala, Allah hantar musibah. Sebab apa? Kerana ramai dalam masyarakat, dalam kampung, dalam negara, dalam negeri, orang yang tak tunduk lagi pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak tunduk lagi pada arahan solat, aqimus solah. Ramai lagi. Jadi tak pelik tuan-tuan, Allah Ta'ala turun bala atas bumi kita, atas Malaysia kita, atas negeri Terengganu kita, atas kampung kita. Tak pelik. Bala besar dah tu. Anak-anak muda tak semayang hari ni, tak kenal. Nak mengucap 2 kalimah syahadah tak erti kadang-kadang. Nak niat semayang pun kadang-kadang tak lepas. Allah. Jadi kena mikir. Ni tugas ni bukannya tugas ustaz saja, bukannya tugas penceramah hak yang mengajar saja, bukannya tugas tok imam saja, bukannya tugas tok gawa penghulu saja, bahkan tugas semua sekali hak ada dalam kampung, dalam masyarakat, dalam negara ni. Masing-masing dipertanggungjawabkan. Tak terlepas kita ni. Deh. Allahu akbar. Ingat terlepas tak terlepas. Ayah tak terlepas, mak tak terlepas. Kalau ada anak yang duduk dalam rumah tak solat, tak sembahyang. Ketua kampung tak terlepas, tok ngulu tak terlepas. Kalau ada anak qaryah dia yang tak solat, tak sembahyang. Allahu akbar. Siaplah. Siap-siap lah. Jadi kena ambil tindakan, kena ambil cara, kena fikir lagu mana supaya dalam kampung kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, supaya apa? Wujud akan kesedaran berkenaan dengan wajibnya kesembahyang. Wajib-wajib sembahyang ni ambil mana? Ambil daripada dalil Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala yang telah hukumkan akan kewajipan sembahyang. Ambil pula daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ambil akan daripada khabar mutawatir, orang tahu belaka sembahyang ni wajib. Jadi koko mana pun tak boleh tinggal mudah-mudah lagu tu. Deh. Jadi tua muda hak pernah tinggal sembahyang kena taubat balik, kena minta ampun balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah dia tinggal sembahyang itu kerana dia mungkar akan kewajipan akan sembahyang, maka jatuh kafir akan dia. Allahu akbar. Sembahyang ni tak wajib bagi aku ni, jatuh kafir. Kalau sembahyang ni bapa tak sembahyang kerana malah, tak jatuh kafir lagi, jadi munafik, jadi rosak. Tapi kalau dia kata sembahyang ni tak wajib atas aku ni, jatuh kafir. Bila jatuh kafir, semua hukum hakam ke atas dia ni, kalaulah matinya tak boleh nak urus akan jenazah dia mengikut Islam, tak boleh letak dalam perkampungan orang Islam akan dia. Kalau mati tak boleh sembahyang, kalau mati tak boleh akan dia ni dikafankan dan dikuburkan, ditanam di kubur perkuburan orang Islam. Sebab apa? Jatuh kafir. Allahu akbar. Murtad akan namanya. Murtad hukum dia bunuh. Hukum mana pun. Jadi jangan bermudah-mudahan jika ia ingkar akan kewajipan akan sembahyang tu. Macam ayah ping lah. Dah. Tengok ayah ping yang itu. Ayah ping batu 13 ulu busuk tu. Dia mengaku sebagai Tuhan yang menyatukan agama-agama yang ada di atas muka bumi ni. Hindu ko, apa ko, dia ni merupakan dilahirkan semula dan jadi sebagai Tuhan untuk menyatukan agama-agama. Sebab tu duduk gila ramai batu 13 hari tu. Hak masuk dalam tu jadi pening habis. Hak Hindu pun jadi pening habis ikut dia juga. Bila wayak lagu tu, kecek lagu tu, jatuh murtad, jatuh kafir dia. Dan dia wayak di Mahkamah Kabul Raja, keluar daripada Islam dia kan. Dah keluar daripada Islam dia. Dia mengaku dalam video dalam internet boleh tengok lah. Tapi mati dah lah. Kalau hidup lagi bakali ada lagi pewaris dia tu. Kita aja jumpalah pewaris dia. Moga kita duduk belah alik ulu tu. Duduk main alik kat tu. Pewaris kat mana?
hak yang pernah ikut akan ajaran dia ni. Allahu akbar. Minum air dia, oh siap. Jadi sami'na wa ata'na. Patutnya sami'na wa ata'na dalam Al-Quran wayak, hak Allah Taala wayak ni. Tapi kerana minuman dalam tempat perkampungan dia tu, jadi sami'na wa ata'na pada ayuh pin pula. Dia sungguh. Jadi lagu tu. Jadi dia mengingkari, jatuh kafir dia, dan dia mengaku dia ni keluar daripada Islam, murtad akan dia. Allahu akbar. Jadi jangan main-main. Kita ni mulia kerana agama je. Tak ada kemuliaan langsung kita ni, melainkan kerana agama. Mulia kita kerana agama. Situ kita ni. Nak kata mulia kerana pangkat, kerana harta, sementara sahaja. Nak kata mulia kerana keturunan kita, sementara sahaja. Tapi mulia kerana agama sampai akhirat, sampai dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemuliaan agama ni. Sebab itulah kena jaga sungguh-sungguh akan agama, bina sungguh-sungguh agama dalam kehidupan kita ni. Tak kira lah dalam hal-hal kita ni, ya, kita buat kerja buat apa sekali pun, kita bina iman, bina agama dalam kehidupan kita. Hak ni kerja lagu ni, buat lagu ni. Hak kerja lagu ni, buat lagu ni. Yang penting syiar akan agama, syiar akan Islam tersebut biar terselah, biar terbina dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah SWT. Dan cerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa meringan-ringankan akan sembahyang, maka diseksa atasnya 15 balasan, 15 ancaman, 15 balasan azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang bermudah-mudahan melengah-lengahkan akan sembahyang. Tak. Lagu mana melengah-lengahkan akan sembahyang ni? Contohnya kalau maghrib ni tuan-tuan muslimin muslimat, waktu yang singkat. Tak lama maghrib ni. Tak lama maghrib ni. Kita lengok-lengok akan sembahyang maghrib. Orang azan maghrib tu sibuk lagi dengan kerja buat kita ni. Hak duduk kedai makan. Hak duduk tepi jalan. Hak duduk cara upuk lembu. Dia sungguh. Pada waktu maghrib antara isyak ni singkat benar. Singkat yang sangat singkat. Kena molek. Jadi kita duk sibuk dengan sesuatu, dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan akan kita daripada menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut-takut bimbang-bimbang kita termasuk dalam golongan-golongan orang yang merengan-rengankan akan sembahyang ni juga tuan-tuan. Dia erek lembu padat, duk bui upuk lembu. Kalau lembu tu boleh kecek dia kata. Kalau lembu tu boleh berkata-kata. Bodoh sungguh tu aku ni. Kalau dia boleh royak lah, kalau dia boleh beritahu lah. Sebab apa? Orang azan pun tak uti-uti lagi. Kalau aku aku berhenti lama dah pergi sujud, pergi surau, pergi semayang. Tapi kerana tidak ditaklifkan binatang-binatang ni dengan hukum syarak. Tak. Sebab kita ni tuan-tuan, kita nak merah kau, kita nak berapa kau, biar kita yang mengaturkan akan benda-benda hal lagu tu. Jangan binatang-binatang ni hak yang mengaturkan kita. Kita nak beri upuk lembu, kita nak beri makan ayam itik, nak beri makan gabui, kau pandai lah. Tapi biar masa tu berilah dalam keadaan kita boleh aturkan masa-masa tersebut dengan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Ni kadang-kadang tak leh masa ni kena beri upuk lembu ni. Pukul 7. Tak, pukul 7:30 beri upuk lembu lagi. Patutnya waktu tu, berilah awal sikitnya.
Sebab apa? Kita ada lagi masa hak yang besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak pergi jumpa kepada Allah, nak pergi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dalam buat amal, buat kebajikan, buat perkara-perkara amal soleh, tak boleh nak rasa lagi lazat, nak rasa sedap. Sebab apa? Meringankan akan sesuatu kewajipan yang Allah Taala perintah pada kita. Dan sungguh siapa kelan ni payah lagi kita nak rasa. Sebab apa-apa sahaja yang Allah Ta'ala perintah pada kita, tak apa, kita meringankan akan dia. Termasuklah kewajipan ataupun kefarduan berkenaan dengan sembahyang ni. Jadi dalam ni disebut akan 15 ancaman, 15 azab bagi orang yang meringankan akan sembahyang. Dan 6 perkara itu di dalam dunia. Atas dunia Allah Ta'ala tunjuk dah, Allah Ta'ala beri dah balasan azab ataupun tanda-tanda kepada mereka yang meninggalkan akan solat ketika hidup dia di atas dunia. Dan 3 perkara pada ketika matinya, nak mati, Allah Ta'ala tunjuk pula bersambung-sambung. Dan 3 perkara di dalam kuburnya, lepas pada mati habis nyawa, orang simpan dalam kubur. Siapa dalam kubur? Malaikat muka nakir mari. Ada pula soal jawab pertanyaannya. Dalam kubur pun ada 3 balasan, 3 azab yang akan disediakan. Dan 3 perkara pada ketika bertemu dengan Tuhannya, iaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 15 semua sekali balasan ataupun azab-azab yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang tak solat, orang tak sembahyang, sejak daripada hidup, mati, masuk kubur, dan sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para sahabat bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah," sahabat tanya, "apa itu seksa yang di dalam dunia?" Lalu sahabat tanya, "Rasulullah, ya Rasulullah, apa dia ke seksa atas dunia? Hak 6 perkara hak yang balasan azab yang disediakan untuk orang tak solat, tak sembahyang itu." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, iaitu diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan barakah daripada umurnya. Tak berkat umur. Akibat tak sembahyang, umur usia yang Allah Ta'ala beri kepada kita tak ada keberkatan. Berkat-berkat ni apa benda juga? Berkat ni iaitu tak boleh nak buat kebajikan atas usia umur yang Allah Ta'ala beri. Berapa tahun? Tak kira lah. Ada orang 40, ada orang 50, ada orang 60, ada orang 70, ada orang 80, tak kira. Ada orang 96, ada orang 100 lebih, tak kira. Jadi bila Allah Ta'ala angkat keberkatan umur kita, tak ada apa dalam kitanya. Hidup panjang pun, usia panjang, tapi tak boleh nak buat kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi umur yang panjang kita nak tak? Nak. Nak umur panjang. Kalau tanya semua orang nak umur panjang. Tak ada orang nak pendek umur. Kau ada nak pendek umur sini? Tak ada. Tak payah nak pendek umur. Tak sih. Nak panjang umur. Tak ada orang nak pendek umur. Sebab apa? Sebab nak panjang umur ni, kita nak hidup lama lagi bahasanya. Tak ada orang nak minta pendek umur. Tak ada. Kalau ada tu, tak apa segalah mana demo ni makan ni. Nak minta pendek umur. Nak panjang umur, kita minta tolong maya ajak lagi. Tak. Kita minta tolong doa lagi. Nak panjang umur. Tapi dalam umur yang panjang, kita nak tuan-tuan muslim-muslimat keberkatan akan usia yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita duduk hitung umur yang Allah Ta'ala beri pada kita hari ni. 60, 50.
Jauh mana dah kita bawa usia umur yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita bawa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ketaatan. Tanya diri sendiri, lama mana dah kalau kira-kiranya. Nak banding dengan hak lalai, hak jahil, hak yang kita susah barak usia kita. Nak banding usia kita hak yang dalam keadaan lalai, dalam keadaan kita tinggal Allah, learning kita duk cari Allah. Lama mana hak dalam keadaan kita lalai, hak dalam keadaan kita taat learning. Kalau nak banding 30 tahun lalai, baru 5 tahun baru dalam taat. Oh, tak pandai nak mengaku lagi. Tak pandai lagi nak kambuh hak lalai 30 tahun tu. Hak kita sibuk dengan dunia kita, sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan harta benda kita. Learning je baru 2, 3, 4, 5 tahun ni baru boleh betul kok jalan hak Allah Ta'ala nak ni. Dah tu pun puas kehir dah. Ataupun tak. Tapi nak ayat yang sini dalam keadaan lagu tu nak kambuh hak 30 tahun kita lalai tu, Allahu Akbar. Tak boleh nak kambuh lagi tuan-tuan muslimin muslimat. Jadi kita minta walaupunlah usia yang Allah Ta'ala beri kita ni tak tahu bila-bila Allah Ta'ala nak ambilnya. Bukannya kata sakit tanda Allah Ta'ala nak ambil, tak. Bukan kata duduk tikap pak ataupun duduk buat Allah Ta'ala nak ambil, tak. Tak tahu lagi Allah Ta'ala nak ambil bila ni. Sebab apa? Bila-bila masa dia boleh ambil. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila datang akan ajal kamu, la yastakhiruna sa'atan, tidak akan lambat walaupun 1 saat, dan tidak akan cepat walaupun 1 saat. Bila siapa masuk, Allah ambil. Bila siapa malaikat mau, siapa masuk Allah Ta'ala suruh ambil. Dikhabarkan 70 kali malaikat mau pergi tengok kita hari-hari. Pergi tengok kita, pergi sila pergi tengok. Dah 70 kali pergi tengok kita. Allah. Kalau kita sedar, kita khabarlah tetamu yang dipanggil, dinamakan malaikat maut, hak nak cabut nyawa ni, mari tengok, mari silap, mari itak, mari kelih kita. Ai, ketak gegar juga kita ni. Sebab apa? Kalau dia ambil, habis. Tak ada dah gian dunia kita. Sedia ke tak sedia ke, tak ada dah. Dah, kalulah dia mari dan dia ambil. Dah hak ni dia mari, dia tak ambil lagi. Dia tak, tak boleh ambil lagi. Tuhan kata jangan ambil lagi, tak ambil lagi. Sama ada dalam keadaan buat taat ke, sama ada dalam keadaan buat maksiat ke, dah tak ambil lagi. Tapi bila Allah Ta'ala suruh kata ambil, maka ambil lah. Akan dia duduk sembahyang, duduk ambil air sembahyang, dah duduk atas jalan raya, duduk atas tikar sejadah, duduk berkebun dalam rok, duduk eret lembu, dah duduk menadah kitab. Masa-masa mana boleh berlaku Allah Ta'ala ambil. Jadi usia yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, jangan kita jadikan dia sebagai sesuatu yang istidraj. Allah beri dalam keadaan Allah tak reda. Allah beri dalam keadaan kita tak boleh nak buat ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila tu? Bila Allah angkat akan keberkatan umur-umur usia-usia kita. Allahu Akbar. Kalau tak percaya, tanyalah orang tua, orang tak ayah lama-lama. Ditanya dia, minta nasihat. Kalaulah dia boleh iwi nasihat, dia suruh jaga amal, sejak daripada muda lagi. Dia suruh jaga agama, dia suruh jaga sembahyang jemaah, dia suruh jaga majlis-majlis ilmu sejak muda lagi kalau boleh. Dia suruh jaga sembahyang sunat sejak pada muda lagi. Sebab apa? Masa muda tu rank tengah gagah lagi, usia pun tengah sedap lagi, boleh ngaceh lagi, nak buat taat, nak buat amal. Dia tua ni gak nak sembahyang sunat pun sakit lutut dah. Nak sembahyang sunat ba'diyah qabliyah pun tak cekak dah. Nak puasa pun tak larat dah. Bila usia dah
dimamuh akan apa nama ni, usia makin lama makin berusia, makin berusia, makin berusia. Jadi orang tak semayang, Allah angkat keberkatan akan usia dia. Walaupun panjang umur, tak boleh nak buat kebajikan, tak boleh nak buat ketaatan. Bila Allah Ta'ala angkat akan berkat usia, jadi apa guna umur yang panjang walaupun 100-200 tahun. Tak, apa guna umur kita ni panjang kalaulah kita tak boleh nak buat taat, tak boleh nak buat amal, tak boleh nak berkhidmat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usia yang Allah Taala beri pada kita ni menjadi satu bala pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri panjang tapi lalai kita. Tengok hari ni lah, panjang dah usia Allah Ta'ala beri pada kita, tapi nak jaga agama dalam kehidupan kita ni masih lagi berbelah bagi. Nak jaga sebagai jemaah masih lagi berat bagi kita ni. Nak jaga kuliah, nak jaga tempat pengajian, nak jaga majlis-majlis ilmu, masih lagi keadaan-keadaan remeh-remeh kita ni. Nak jaga iman-iman kita ni masih lagi dalam keadaan kita ni tolak tarik lagu tu lagi. Allahu Akbar. Sedangkan usia ni Allah Ta'ala beri lama dah kita ni. Dah. Tua-tua pun hari ni masih lagi jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tua-tua hari ni masih lagi tak kenal jalan ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau jalan kedai kopi kena, kalau jalan dekat main sepak takraw kena, kalau padang-padang bola kena, tapi jalan majlis ilmu, jalan masjid-masjid, jalan sembahyang Jumaat, tak kena lagi. Insya-Allah pas cerah, sejak muda siapa nak mampu ke diri ketua ni. Insya-Allah macam dia. Orang ajak jiran ajak insya-Allah. Insya-Allah, insya-Allah. Tapi tak rajin pun nak sapa, tak rajin nak mari. Allahu Akbar. Kalau hak lagu ni lah kita bimbang, termasuk juga dalam golongan orang-orang yang Allah Ta'ala beri masa, beri usia, tapi Allah tarik akan keberkatan dalam nikmat ya Allah Ta'ala beri pada dia. Allahu Akbar. Sungguh weh. Jadi kita takut Allah Ta'ala tarik akan berkat akan umur kita ni. Takut sangat-sangat. Biar pendek umur tak apa, tapi berkat. Tengok ulama-ulama umur tak siapa ratus-ratus, tapi barakah. Imam Nawawi tak siapa umur dia ratus-ratus, tapi berkat umur dia dah. Allah berkati akan usia dia, akan umur yang Allah Ta'ala beri pada dia. Boleh buat khidmat, boleh buat kebajikan, boleh buat ketaatan. Dengan ilmunya, dengan kitab-kitab hak yang dia karangnya, Allahu Akbar, tidak terhitung. Begitu juga dengan kita ni, Allah Ta'ala beri usia, boleh buat khidmat untuk agama, khidmat untuk masyarakat, khidmat untuk orang ramai. Allahu Akbar. Besar akan ganjaran pahala-pahala yang Allah Ta'ala beri kepada mereka-mereka yang gunakan akan nikmat usia yang Allah Ta'ala beri dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah-mudah. Kita bila tunggu peceng, tunggu tak ada kerja, tunggu linear baru. Jangan. Buat apa mari masjid ni linear tak ada kerja Buat apa mari dengar, mari belajar, mari mengaji ni. Tahu duduk rumah buah juga duduk saja mari masjid boleh jumpa guru saing-saing. Kalau ada kerja pakai tak mari dah. Kalau letih-letih pakai tak mari dah. Learning kita ejah masa kita set lah masa kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dihormati Allah. Waktu masa untuk belajar kita carilah sungguh-sungguh, jagalah sungguh-sungguh. Bila kalau learning kat maghrib dengan isyak je lah waktu belajar kita ni. Waktu hak formal sikit. Kita ni bukannya orang jenis hak duduk di pondok. Kita ni bukan orang jenis hak duduk di madrasah, duduk di pondok, di madrasah pagi petang siang malam dia ngaji, dia belajar, dia menuntut. Kita ada tuntutan hak dunia kita, hak yang kita kena cari, hak yang wajib ke atas kita. Tapi hak tuntutan akhirat kita. Kalau majlis-majlis ilmu kita, maka di antara maghrib dengan isyak ni kita freekan daripada segala perkara-perkara hak keduniaan kita. Sungguh. Waktu ni je kita boleh belajar, boleh dengar, boleh betul, boleh beki, boleh nak comel.
Dan ada lagi waktu-waktu lain kita tengok dalam TV, kita tengok dalam telefon, kita tengok dalam internet. Tak sama, tak serupa. Barakah keberkatan duduk dalam majlis itu. Tak, walaupun kita mari ni tuan-tuan, kadang-kadang kita mari ni tak boleh ke bersatu. Ustaz ngepek gapo tahu. Tak apa. Kadang-kadang kita mari tak boleh ke bersatu, mari tak boleh ke bersatu, balik pun tak boleh ke bersatu juga. Tapi keberkatan duduk dalam majlis ni, esok-esok kita boleh tengok bila Allah Ta'ala tunjuk, Allahu Akbar, setengah jam tak cukup ustaz, nak 2 jam. Masa tu Allah tak belagang benar, aku puas jemuh dah puasa. Tak akak nak betul pinggir dah waktu atas dunia. Tapi esok-esok bila Allah Ta'ala tunjuk, Allahu Akbar, semata je lah lalu setengah jam tak puas. Sebab apa tak puas tu? Sebab kita lazatnya, seronoknya tengok bila-bila Allah Ta'ala tayang di akhirat esok-esok. Kena angin kita duduk di akhirat esok-esok. Sebab apa? Duduk berharap sangat hak mana amalan-amalan aku hak buat atas dunia ni. Di atas dunia ni apa kita tak belaga angin ni? Sebab hati kita tak belaga, tak setuju ke arah tu. Sebab itulah kita ni jadi mudah cemuh, puas cemuh. Kalulah belaga angin, kena angin, tak cemuh. Kalau tengok bola 2 jam tak cemuh lagi. Kalau tengok cerita drama TV, Allah habis dah tak ada puas. Kalau tengok cerita tamat, cerita nostal, tak faham apa satu pun kada tapi kerana menghayati, boleh menangis, boleh berambu air mata kata. Kena molek tak hidung ingu-ingu penuh di hidungnya. Tak apalah, tapi kerana kena dengan jiwa. Lama tak ada masalah. Tapi kalau hak akhirat, kalau hak hak ibadat kita, mudah kita berasa cemuh. Sebab apa? Hati kita tuan-tuan masih lagi adanya akan sekatan-sekatan yang menyebabkan hijab hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena baiki, kena comel, dak kena basuh, kena asah hati-hati kita ni. Mudah-mudahan kita dalam buat amalan, buat satu-satu perkara kebajikan, kita tak kira dengan mana, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dengan Tuhan. Allah beri masa, Allah beri usia. Tak kira dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala angkat akan berkat akan umur orang yang tak solat, tak semayang. Dan yang kedua, diambil oleh Allah Ta'ala akan berkat rezekinya. Isyak dah. Berhenti dah. Boleh berhenti dah. Takut-takut puas cemuh ni. Dan kedua, diambil oleh Allah SWT akan berkat rezekinya. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah sambung akan datang deh. Tak maaf lah, lajak sikit. Tak lajak lah, mana 10 minit je tu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.